Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi kita berkumpul dalam masjid ini dan didengung. Terdengung. Okey. Dan menyambung lagi kelas pengajian kita setelah kita cuti selama 2 minggu. 2 minggu Okey. Dan kita kali terakhir kita bincangkan, kita sampai muka surat ketiga, Kitabul Iman. Itu kita dah bincangkan berkenaan dengan tajuk apa tausiah ataupun pendahuluan pengarang buku kita, iaitu Syekh Al-Majid Az-Zindani, di mana beliau menasihatkan agar ilmu ini dipelajari, disampaikan, kerana ilmu iman adalah yang terpenting sekali. Kerana tanpa iman, amalan kita tertolak. Tanpa iman, semua janji-janji Allah Ta'ala untuk kita tidak akan tercapai. Dengan sebab itu, iman ini penting. Baik, masalahnya tajuk ini yang kita akan masuk insyaAllah surat keempat, ada berkenaan dengan iman dan hakikatnya. Apakah iman dan hakikatnya? Baik, mungkin dalam buku ni tak tulis secara panjang lebar, tapi saya terangkan. Perkataan iman dia berasal dari perkataan amana yu'minu imanan. Yang maksud asal dia adalah tenang hati atau percaya. Percaya maksudnya tenang hati dengan satu perkara. Kalau dia kata orang tu ragu-ragu, itu bukan iman. Ataupun was-was, bukan iman. Yang iman ini adalah tenangnya hati kepada satu perkara. Itu sebab dia kata pasal asal perkataan iman itu adalah daripada aman. Tapi iman itu lebih kita ketahui sebagai kepercayaan, ataupun sebenarnya maksud asal dia adalah tenangnya hati seseorang kepada satu perkara. Itulah iman. Itu macam air ini selamat untuk diminum. Kita percaya janji ditulis, maka kita pun tanpa ragu-ragu kita gogok, kan? Kalau kita percaya benda ni adalah asid, kita kan atau was-was pula benda ni bahaya, kita mula akan ada tindak balas. Jadi iman itu maksud asal dia. Tetapi sebenarnya perkataan iman ini kalau kita rujuk dalam hadis Nabi dan Al-Quran, kadang-kala dia bermaksud dengan maksud yang khas, itu kepercayaan dalaman hati sahaja. Okey, bila mana dalam hadis Jibril alaihissalam datang jumpa Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Hadis ni masyhur, semua orang hafal hadis ni. Hadis berkenaan Islam, iman dan ihsan. Hadis Islam, iman, ihsan. Saya rasa tuan-tuan sekalian semua dah banyak kali dengar hadis ni. Macam mana Jibril alaihissalam datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 3 soalan. Soalan pertama, ketika dia datang, dia tanya, dan di sini ketika dalam hadis berkenaan yang menurutkan hadis ni adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ketika diriwayatkan dia kata bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW, sedang mana kami duduk bersama Rasulullah SAW, idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki, syadidul bayadis thiyabi, bersangatan putih pakaian, syadidus sawari sya'ri, bersangatan hitam rambut, la yura alaihi atharus safari, tidak dilihat pada dia sebarang kesan musafir, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tak ada seorang dengan kami pun kenal dia. Mana tak ada seorang pun kenal dia ni siapa. Tapi dia datang, terus datang, dan hatta sehinggalah jalasa ila Nabi SAW, dia duduk kepada Nabi SAW. Fa'asna rukbatayhi ila rukbatayhi, dia sandar lutut dia kepada lutut Nabi SAW. Wada' yadayhi ala fakhidhayhi, dan dia letak 2 tangan dia di atas paha dia sendiri. Kemudian dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Dia tanya Islam itu apa, dan Nabi jawab. Kemudian akhbirni anil iman, Nabi jawab. Kemudian dia kata akhbirni anil Islam, Nabi jawab. Jadi ketika dia terangkan iman itu apa dalam hadis ni, dia spesifik iman hanya kepercayaan, sebab dikeluarkan daripadanya tajuk Islam. Islam itu apa? Nabi kata syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Maksud dia letak rukun Islam tu, dia letak kat situ. Kemudian bila sebut tentang iman, Nabi kata antuk minabillah, engkau berpercaya, engkau beriman terhadap Allah, wa malaikati, malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusuli, rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan engkau percaya dengan hari akhirat. Wa tu'mina, dan engkau beriman bil qadari, qadar, khairihi wa syarrihi, baik dan buruk dia. Dalam hadis ini iman itu diasingkan.
Macam ihsan itu adalah hasil Islam dan iman. Maksudnya ketakwaan. Okey, tapi dalam hadis ni kadang-kadang iman itu datang perkataan kepercayaan. Tapi kadang-kadang juga datang iman ini dengan maksud perbuatan dan juga amal. Contoh dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata al-imanu, iman itu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. A'laha, cabang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, kata-kata la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah iman itu adalah imatatul adha anit tariq, menjauhkan benda menyakiti orang di tengah jalan. Nampak benda paku ke apa, alih. Tapi highway jangan buat, kena langgar kereta, tak ada siapa tanggung. Tahu? Laju kereta kat highway tu. Kan? Nampak tayar lori bersepah tu, iman. Dia parking kereta tepi jalan, kemudian kejar tayar tu. Jangan buat. Yalah, telefon plus ke apa tak apa. Tapi tuan-tuan pergi turun, mengarut. Tengok pasal. Ini tak ni. Tapi yalah, membahayakan diri untuk benda berkenaan tak dituntut. Lebih-lebih yang terbaik adalah ketika orang tak tahu. Orang tak ada, kita buat seorang. Baik, just better. Mana nampak sampah tepi jalan bersepah, ambil, buang. Benda tu adalah iman. Ia perbuatan tapi dikatakan sebagai iman. Dan kadang-kadang dia akan datang dalam bentuk tadi hanya kepercayaan, kedua amal, dan yang ketiga datang dalam kita bincangkan ni. Iman itu i'tiqad dan amal. Ataupun iman itu kesempurnaan amal. Maksud dia ada 4. So dia datang. Dalam hadis Nabi dan Al-Quran, iman itu kadang-kadang datang dengan lafaz, maksud dia kepercayaan dalaman. Iman itu ada datang dalam maksud perbuatan luaran, mana amal. Ada iman itu datang dengan apa? Dua-dua sekali serentak. Dan ada iman itu datang dengan kesempurnaan bagi kepercayaan seseorang itu. Macam bila Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tak beriman seorang kamu. Bukan maksud dia orang tu terkeluar Islam. Maksud dia kurang iman, tak sempurna iman. Hatta yuhibba li akhi, sehingga dia sayang untuk saudara dia, ma yuhibbu li nafsi, apa dia sayang untuk diri sendiri. Itu maksudnya iman yang nak sempurna. Jadi iman itu adalah kepercayaan. Dan dalam surah Yusuf, adik-beradik Yusuf alaihissalam punya adik-beradik, dia gunakan, dia disebut kepada bapak dia, dan Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran bila dia kata apa pada bapak dia lepas dia bawa balik baju, kan dia minta bapak dia izin untuk bawa Yusuf pergi main. Bapak dia kata, aku bimbang nanti dia kena makan serigala, kamu pula dalam keadaan apa, lalai, tertinggalkan dia. Lepas tu bila diorang dah buat perancangan, diorang campak Yusuf dalam telaga, tak bunuh. Tapi balik kena tunjukkan Yusuf telah tak ada. Maka dia ambil darah tipu, bawa balik jumpa bapak dia, tunjukkan ni bapak dia darah. Dia kata Yusuf dah mati. Kan? Lepas tu, tapi dia digunakan wa ma anta bimu'minil lana walau kunna sadiqin. Wa ma anta, tidaklah engkau wahai bapa, wahai ayah, bimu'minil lana. Mukmin, mana percaya kepada kami. Percaya terhadap kami walau kunna sadiqin, sekalipun kami benar. Walaupun dia tak benar, tapi dia gunakan lafaz mukmin. Mana dia guna pada bapak dia, engkau takkan percaya kami. Itu lafaz yang digunakan oleh adik-beradik Yusuf Allah rekod dalam Quran. Jadi secara tak langsung iman itu maksud asal dia. Maksud dia adalah kepercayaan, tapi kadang-kadang dalam lafaz dalam syariat kadang-kadang dilafazkan dengan percaya hati saja, kadang-kadang dengan amal perbuatan, kadang-kadang dua serentak, kadang-kadang dengan hanya kesempurnaan iman itu sendiri. Baik. Apakah iman dikehendaki? Berkata pengarang buku kita hafizahullah, iman dan hakikatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada hamba-hambanya hakikat iman yang dengan sebab iman tadi, realiti iman yang dengan sebabnya Allah Taala terima amalan-amalan. Mana ada kepercayaan tapi Allah tak terima amal. Ini pasal benda tadi, kepercayaan hanya macam iblis lah. Nanti kita bincangkan iblis. Dia ada kepercayaan Allah Ta'ala Tuhan. Dia percaya Allah Ta'ala Tuhan, tapi dalam masa yang sama dia tak diterima kepercayaan dia. Allah Ta'ala gelar dia kafir. Dia percaya. Bila Allah Ta'ala kata malaka alla tasjuda idh amartu, apa hal kau tak sujud bila aku perintahkan engkau? Dia kata qala ana khairum min, aku lagi baik banding Adam. Khalaqtani minnan, kau jadikan aku daripada api. Dia tak kata benda ada makhluk lain, Tuhan lain jadikan dia. Dia kata siapa jadikan dia? Allah. Dan kemudian dia kata juga, dia kata khalaqtani wa khalaqtu, kau jadikan dia Adam dari tanah. Betul, Allah Ta'ala laknat dia, Allah Ta'ala keluarkan dari syurga. Dia kata qala rabbi. Dia tak kata oi. Dia kata apa? Rabbi, Tuhanku. Fa anzirni, kalau macam tu anzirni, tangguhkanlah aku ila yaum yub'atsun, sehingga hari mereka dibangkitkan.
Tuan nak baca benda ni, dan surah Al-A'raf ada dia punya ni, ayat 17 sampai 27. Baca dalam tu, dia punya dialog macam mana Allah Ta'ala. Dan surah Toha pun ada. Jadi memang iblis ketika mana dia minta izin ditangguhkan, kan dia kata Rabbi, Tuhanku, anzirni ila yaumil ba'tsun, tangguhkan aku sehingga hari mereka dibangkitkan. Dia percaya kiamat ada. Mana dia tahu bahawa anak-anak Adam ni akan mati dan akan apa? Dibangkitkan semula. Dia minta Allah Ta'ala tangguh dia sampai hari berkenaan. Dan dia tahu yang boleh membangkitkan dia balik, panjangkan umur dia, tak mati-mati adalah Allah. Tapi Allah Ta'ala gelar dia kafir. Kafir. Itu sebab kenapa hakikat iman yang sebenar perlu kita faham. Kalau setakat kepercayaan hati semata-mata cukup, maka ada masalah. Sebab iblis mukmin. Ikut definisi kita, percaya Allah Ta'ala, tahu Allah Ta'ala berkuasa mentadbir. Iblis tahu. Tapi Allah Ta'ala gelar dia apa? Kafir. Walaupun dia apa? Berkata dengan atau beriktikad dengan kepercayaan-kepercayaan yang betul. Bahkan iblis tak pernah buat berhala baru untuk dia sembah. Tak ada. Atas syaitan tak ada. Bahkan mereka ni, kalau kita lihat dalam surah Al-Hasyr, Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan apa, orang-orang yang munafik dengan orang yang Yahudi. Allah Ta'ala bezakan mereka ni, buat bandingan tentang mereka. Dalam surah Al-Hasyr Allah Ta'ala nyatakan kamathali syaitan, misal mereka ni Yahudi dengan munafik ni, orang Yahudi dan munafik, pasal dia orang saling pujuk memujuk, saling janji berjanji, kan, berjanji setia. Orang munafik kata pada orang Yahudi, kalau orang Islam serang kau, kami tolong kau. Kalau dia orang sekali, kami bantu kau. Kalau yang Yahudi pula kata, kalau korang kena, datang kat kami. Semua memberikan idea macam tu. Tapi Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, Allah Ta'ala nyatakan apa? Misal mereka ni kamathalis syaitan. Dalam surah Al-Hasyr, kamathalis syaitan, seperti syaitan ataupun seperti syaitan. Idh qala lil insani kfur, ketika syaitan kata pada manusia, pada insan, ukfur, kufurlah engkau. Falamma kafara, bila insan itu kafir saja, syaitan kata apa? Qala inni bari'um mink, aku lepas diri daripada engkau, aku tak nak ada kaitan dengan kau. Orang tu kufur je, aku tak ada kaitan dengan kau. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah Tuhan sekalian alam. Ini kata-kata syaitan. Bomoh pun tak buat macam tu. Tahu tak? Ini bomoh pun tepuk highway pula. Ni tuan-tuan sekalian, berulang-ulang kali disebut, ajal maut kita Allah Ta'ala tentukan. Kita mati cara apa Allah Ta'ala tentukan, tetapkan. Tak ada jin boleh gigit kita. Tuan-tuan, tak ada pernah orang mati kena gigit dengan jin. Tahu tak? Ini orang nak mati kat highway ke mana, ini puaka lah, puaka terpurung lah sebagainya, ngangguk macam ni, tak ada kerja lain, kan? Mana bayangkan, tidak pernah syaitan pun kata takut, dia kata takut Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tak gelar mereka apa? Kafir. Beriman sebagai kitab, kufur sebagai tak percaya sebagai kitab, kafir. Beriman sebagai nabi, tak beriman dengan sebagai nabi, kafir. Walaupun mukmin, persentage iman itu ada. Yang iman sikit ni pun takkan tak diterima pakai kot. Tak pakai. Jadi itu sebab kenapa kita kata Allah Ta'ala terang kepada kita hakikat iman yang diterima. Apakah dia? Sebab iman ini kalau kita tak buat dengan betul, dia menyebabkan amal kita hancur, amal kita tertolak. Jadi dengan sebab itu kita kata, apakah i'tiqad atau kepercayaan yang menyebabkan iman? Jadi apakah iman yang dikehendaki supaya kita punya amal diterima, supaya kita dapat janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala janjikan kita banyak benda, tapi banyak kita terlepas janji tersebut kerana iman kita tidak menepati piawaian kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Bukan yang sebab ni, tak ada sebab lain. Pasal iman kita saja masih tidak menepati syarat-syarat yang Allah Ta'ala kehendaki. So apakah iman itu sebenarnya? Baik, dia kata iman dan menjadi sebab dia kata amal dan menjadi sebab menjadi nyata apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang beriman. Mana segala janji Allah Ta'ala akan menjadi nyata dengan iman yang Allah Ta'ala tuntutkan. Baik, iman adalah i'tiqad dan amal. Al-imanu i'tiqadun wa amal. Berfirman Allah Tuhan yang Maha Agung dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun, ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun, hanyalah orang-orang beriman itu. Siapa?
Alladzina amanu billahi wa rasulihi. Orang beriman, percaya dengan Allah dan Rasulnya. Tapi sambungan dia, tak berhenti kat situ je. Thumma lam yartabu. Dan mereka tak ragu-ragu. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjuang, berjihad dengan harta mereka dan nyawa mereka di jalan Allah. Orang-orang ini yang ada kriteria tadi. Iman tanpa ragu, tanpa syak, kemudian dituruti dengan amal. Itu berjuang di jalan Allah Ta'ala dengan harta dan nyawa mereka. Allah Ta'ala kata ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Orang yang benar. Mana iman yang benar adalah sedemikian. Dia bukan hanya kepercayaan sahaja, tapi dia mesti diiringi i'tiqad yang tak ada keraguan, kemudian amal yang membenarkan i'tiqad tadi. Yang itu sebab kenapa kita kata iblis tidak dikatakan mukmin. Sebab dia kata, ya Allah, Engkau Tuhan aku, tapi aku tak nak dengar cakap Engkau. Dia ada kepercayaan dalaman, dia tak ada apa? Kepatuhan. Tunduk itu tidak ada lagi. Maka dengan sebab itu iman dia menyebabkan iman dia tak dipakai. Sebab iman yang terpakai adalah kepercayaan dan amal, bukan hanya kepercayaan semata-mata. Tapi zaman kita sekarang kepercayaan semata-mata orang kata cukup dah. Tu tuan-tuan pergi kat kedai kopi, ni tak payah bukan bulan lain, yang best bulan Ramadan lah. Bulan biasa ni kita boleh kata orang tu tak adalah, kejap lagi dia semayang kot. Tuan-tuan tengok bulan Ramadan, pergi buka puasa kat kedai-kedai mamak ke, hotel ke besar sikit ke benda kan, surau ada. Ada surau. Yang pergi semayang ni ciput je 0.1%. 1%. Tapi ketika buka puasa tu, Allahumma laka sumna wa bika amanna. Ya Allah, kepada Engkau kami berpuasa, kepada Engkau kami beriman, kan? Wa bika amanna, dengan Engkau kami beriman. Wa ala rizqika aftarna, dengan rezeki Engkau kami berbuka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas tu semayang tidak. Ada masalah sikit lah pasal tuntutan iman tadi, ketundukan kita kepada arahan Allah Ta'ala. Mana mungkin kita kata saya Muslim tapi kita tinggalkan sebahagian. Tapi tuan-tuan tak boleh hukum apa dalam hati dia, itu terpulang dia dengan Allah Ta'ala. Tapi atas kerajaan, atas pemerintah, orang macam ni kena dipaksa. Dia bukan itu antara dia dengan Allah Ta'ala, tak. Dia jadi bapa. Kerajaan tu adalah bapa. So orang macam ni kena disuruh semayang. Macam dibuat oleh zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang tak bayar zakat, dia perang. Bahkan dia kata bila ketika nak serang kampung tu masih azan lagi. Umar kata, wahai Abu Bakar, dia kata masih azan lagi. Abu Bakar kata apa? Dia kata demi Allah, dia kata. Dan kalau mereka dahulu tunai Rasulullah SAW tali unta, bukan unta, tali unta mereka bagi Rasulullah, aku perangi mereka di atas benda berkenaan. Demi Allah, aku akan perangi manusia atau sesiapa yang memisahkan di antara zakat dan solat. Zakat dan solat dipisahkan, aku perangi orang tu. Ini perbuatan para sahabat, dia faham. Kita ni tak ada lantaklah antara dia dengan Allah Ta'ala, belum tentu lagi. Ya, kalau kita orang luar betul, tapi kita bapa, kita bertanggungjawab. Lepas daripada tempoh tertentu, kita tak perlu mengajar dah, lepas kita ajar dia tak semayang, itu terpulang. Pasal para anbiya pun ajar anak-anak mereka. Tapi ada anak-anak para anbiya yang kafir. Contoh macam Nabi Nuh AS, anak dia mati kafir. Kan? Macam memang ada para anbiya yang terkena macam tu. Tapi benda tak mengurangkan kedudukan mereka. Mereka kita ada anak kita kufur pun tak ada utusan pening kepala. Oh, kufur kan, belajar kamu, mak bapak dia kufur, tak apa peliknya. Ibrahim bapak dia kafir. Faham? So benda tu tidak menjadi tajuk. Tapi asas pertama, orang berkenaan iman dia dipersoalkan, tidak diterima sepenuhnya. Pasal iman ini adalah i'tiqad dan amal. Dia bukan hanya i'tiqad semata-mata, dia mesti ada amal sekali. Kalau anda kata i'tiqad ada, amal tak ada, teruk. Jadilah orang tu macam iblis lah. Kalau orang tu ada amal, i'tiqad tak ada, apa kedudukan dia? Munafik lah. Orang munafik, dua orang semayang, dua orang duduk soft paling depan belakang Rasulullah SAW, suara paling kuat. Kalau kita lah tahu sekian, akulah sekian. Tetapi separuh jalan pergi perang, ya Rasulullah, nak kena balik lah, ada hal kat rumah. Kan dapat berita tadi, bini sakit perut. Minta balik. Inna buyutana aurah. Kan dia minta balik. Halfway perjalanan minta balik. Tak lama duduk jihad, lari. Itu dia apa tahu? Dia sentiasa buat benda amal tadi untuk tunjuk kat orang. Tapi amal luaran nampak.
cakap paling kuat, kan? Mana kalau kita buka dalam surah Munafikun, Allah Ta'ala terangkan sifat mereka satu persatu. Tapi amal luaran ada, i'tiqad tak ada, maka munafik. So itu sebab kenapa kedua-dua tadi mesti ada. Bila orang tu kata saya Muslim, saya mukmin, dia kena iringi dua perkara, i'tiqad dan juga amal. Bukan hanya i'tiqad saja, bukan hanya amal saja. Kalau dia kata kita ni taat, dah lahir anak Pak Imam, Pak Imam ajar dia kecil semayang, tapi hati kita kosong, kena belajar. Tuan kata macam insya-Allah lah dah turut benda yang fitrah, baik, tak apalah kot, lepas dah tu. Tak boleh, kena percaya, kita kena faham, kita kena tahu apa yang kita buat. Kerana benda ni kalau anda kata ketaatan tanpa pengetahuan, binatang ada. Allah Ta'ala ada makhluk macam tu, binatang, ketaatan tanpa pengetahuan. Binatang buat, Allah Ta'ala suruh apa buat. Malam ni kan kita cerita itu, mana ada binatang keluar merayau cik makan, lapar pun. Tuan dia tak bagi makan ayam, lepas tu tuan lepaskan tengah malam ni, dia buat apa? Dia pergi kot, dia kata kawan-kawan dia, masjid dekat Kurtubi tu diorang pasang lampu, kita nampak ni tanah tu, jom kita pergi cari makan sana. Ada orang pasang lampu, dia takkan makan, dia tidur juga. Taat dia pada Allah Ta'ala punya arahan tanpa pengetahuan. Kita ni dengan pengetahuan itu yang kita ada keistimewaan. Tapi kita kena belajar, tahu dengan ilmu, barulah kita kita beramal dengan ilmu, percaya dengan ilmu, bukannya dengan hanya ikut-ikutan semata-mata. Dan dia kata lagi, kita lihat daripada ayat ini bahawa iman yang diterima lagi benar adalah kepercayaan yang tidak dicampuri keraguan. Kepercayaan tanpa ada keraguan. Sebab kenapa setiap mukmin tadi dia perlu belajar sampai dia dapat hilangkan keraguan dia. Memang kita kata dalam perkara ini para ulama bahas iman orang yang taklid, yang orang yang tak tahu belajar apa-apa kan, orang duduk kampung dan sebagainya, dia kata tak tahu, dia punya idea dia ringkas. Allah Ta'ala jadikan alam, kita ni makhluk dia, kita ikut daripada suruh. Tak usah cakap banyak, habis cerita. Tak ada belajar dalil banyak, tak ada. Memang taklid itu dia kata para ulama nyatakan taklid, dia taklid kepada benda yang apa? Fitrah. Semua para ulama sepakat berkata iman orang-orang macam ni insya-Allah Allah Ta'ala akan terima. Tetapi kalau ada keraguan, contoh dah hati dia goyang sikit, betul ke Quran dari Allah Ta'ala? Entah ada orang cetak, dia cetak kat Saudi Arabia aja, kat Malaysia pun cetak juga. Ni kata kalamullah, dia start ada ragu, dia kena belajar sampai ragu tu hilang. Tak boleh dia biarkan benda berkenaan kekal. Bahkan wajib yang dikatakan talabul ilmi fariḍah, itu ketiga itulah wajib. Wajib untuk dia menghilangkan segala keraguan yang ada dalam hati dia. Dia ragu berkenaan dengan kewujudan malaikat, belajar. Teragu sikit, jumpa dengan orang kata sesa kubur tak ada. Ada orang kata sesa kubur tak ada, dalam hati dia dah goyang dah. Betul lah, kalau dah akhirat dia ada seksa, apa sal kat ada kubur yang seksa pula? Betul juga tu. Orang tu kata macam tu. Dia pun macam start ragu saja, sila belajar, sila belajar sampai hilang keraguan. Dan ini dibuat oleh para tabi'in. Ini dikatakan contoh dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Riwayat Imam Abu Daud, hadis daripada Ibnu Dailami. Lafaz dalam Tirmizi pun ada. Lafaz adalah hadis berkenaan Ibnu Dailami. Ibnu Ad-Dailami, salah seorang tabi'in. Dia jumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Jumpa Ubay bin Ka'ab dan dia kata, "Wahai Ubay, aku ada perasaan rasa sikitlah sesuatu, aku rasa sesuatu tentang qadar." Mana maksud dia kan qadar ni kan orang sering sebut, ni orang sebut, kalau tak sebut, orang sebut. Allah Ta'ala tak sebut benda ni. Ni semua orang buat keputusan. Dia kata Allah Ta'ala telah menjadikan kita ni ada skrip. Allah Ta'ala tak kata, kita kata. Dan kalau skrip tu dah ada, kan maksud dia dah ada, so kenapa kita kena hukum? Betul? Dah skrip dah ada, kenapa anda kena soal? Sedangkan anda ini adalah makhluk yang kan dijadikan ada qadar kan tadi. Sebenarnya nak kena faham, dia qadar ni dua. Yang qadar dekat Lauh Mahfuz tu, itu ilmu Allah Ta'ala yang mendahului segala-galanya. Anda tak ditanya tentang tajuk ni. Nanti kita masuk dalam iman dan qadar, saya akan terangkan. Dan satu lagi qadar yang ada malam Lailatul Qadr, hari 40 dan juga hari pertama percantuman di antara sperma dan ovum, itu ada malaikat datang untuk salin tentukan contoh ketentuan manusia ni lelaki perempuan.
Start daripada persanyawaan di antara sepenuhnya umum tadi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Abasa, qutilal insan, celakalah manusia ini, ma akfarah, alangkah kufurnya ia, min ayyi syai'in khalaqah, tak pernah fikirkah dia daripada apa dia dijadikan? Tak pernah fikir ke? Min nutfatin, daripada nutfah, daripada air mani, daripada benih lelaki perempuan tadi, khalaqahu, Allah Ta'ala ciptakan dia, faqaddarah, lantas Allah Ta'ala tentukan. Cipta dan terus immediately Allah Ta'ala tentukan apa? Warna mata, warna rambut, jenis badan, boleh kena kanser ke tidak, makan banyak gemuk ke tidak. Aduh kan, makan banyak tak gemuk-gemuk, ada juga kan, benda tadi semua ada. Mana dah ada program dia. Hari 40 datang pula malaikat salin pula rezeki, ajal, amal. Nampak? Lepas tu hari malam qadar setahun sekali datang pula untuk ketentuan setahun kita yang akan datang. Kita ada ketentuan yang bertingkat-tingkat, berperingkat-peringkat. Tu Allah Ta'ala kata tentang Lauh Mahfuz itu, dia adalah ummul kitab. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 39. Allah Ta'ala kata yamhullahu ma yasha. Allah Ta'ala padam apa dia nak. Pasal ayat sebelum 38 Allah Ta'ala nyatakan tentang para rasul, wa makan rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idznillah. Tak boleh seorang rasul tu datangkan sebarang bukti kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kenapa rasul dia tak boleh buat suka hati? Contoh macam banyakkan makanan tiap hari, Musa tongkat jadi ular, degil je baling ular, suruh telan. Degil, kalau kita ada kan, macam pistol kan, mesti kita akan tiap hari buat. Kan tuan-tuan tu, kan macam polis kan, kan pistol dia. Okay, sekarang ni Musa tak boleh buat macam tu. Dia hanya boleh campak tongkat dia dan jadi ular bila Allah Ta'ala izinkan. Kenapa tak boleh macam tu? Tak boleh suka hati dia. Likulli ajalin kitab, untuk setiap tempoh bila akan berlaku satu perkara, masa dia, hari dia, bulan dia, waktu dia, jam dia, depan siapa berlaku dan sebagainya, ada tulisan. Dia Allah kata apa? Ayat 39, yamhullahu ma yasha', Allah padam apa dia nak. Walaupun Allah kekal apa dia nak. Wa indahu, di surah Ta'ala ada ummul kitab, ibu segala kitab yang akan berubah. Kita faham macam tu. Jadi tentang qadar ni, memang kita kata antara benda yang paling banyak zaman kita sekarang ni manusia. Yang saya jumpa ada kumpulan-kumpulan manusia yang dia salahkan Allah Ta'ala pun ada juga. Dia kufur, dia ingkar. Dia salahkan Allah Ta'ala sebab apa dia ingkar. Bila orang dia berzina, nak buat macam mana? Takdir ilahi. Dia curi harta orang, nak buat macam mana? Takdir ilahi. Dia pukul orang, takdir ilahi. Dia buat maksiat, dia salahkan Allah Ta'ala. Dikembalikan keburukan perangai dia tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala tetapkan saya jadi macam ni. Dah tertulis, termaktub di Lauh Mahfuz, saya akan berzina. So nak salahkan siapa, dia kata? Ada zaman sekarang ni kumpulan-kumpulan macam ni. Dia tak nak pikul tanggungjawab perbuatan dia. Sedangkan Allah Taala berikan kita tanggungjawab. Kan kita sebut itu amanah. Amanah Allah Taala beri pada kita apa? Kita ada pilihan. Ni gunung tak boleh buat, bukit tak boleh buat, kucing pun tak boleh buat. Tuan tahu tak? Dia tak boleh buat, dia tak ada pilihan. Kita ni dah gelap malam pun kita keluar lagi. Seluruh benda kat dunia ni dipatut Allah Ta'ala jadikan malam gelap, semua tidur. Manusia 3-4 pagi duduk gol. Tahu tak? Mana maksud dia? Manusia ni defy Allah Ta'ala dah letakkan aturan alam. Defy, dia akan lawan. Dia buat ada pilihan untuk lawan. Allah Ta'ala bagi, ambil, pegang, aku bagi kamu. Dengan sebab itu kita berdosa. Itu sebab binatang tak berdosa. Betul tak? Binatang tak berdosa sebab apa? Dia tak ada pilihan. Kita ada pilihan, kita berdosa. Dengan sebab itu jangan sekali-kali salahkan qadar. Memang kita tak pilih lahir anak siapa. Kita kata duduk negara mana, semua Allah Ta'ala boleh sekat kita dengan benda tadi. Tapi tak ada dosa pahala. Anda lahir anak Pak Imam, tak ada dosa pahala anda 100,000 simpanan. Kau lahir anak Pak Imam, untunglah kau bapak kau imam, ada dah deposit 100,000 pahala dalam bank pahala. Lahir-lahir anak perompak, matilah kau. Takkan ada macam tu. Sebab itu kita kata, jadi Ibn Dailam tengok macam mana keraguan tentang qadar ni penting. Memang ada timbul tajuk. Pasal kadang-kadang ada orang tu salah faham tentang qadar, dia menyalahkan takdir kan, perangai dia. So apa jadi? Ibn Dailami ni dia rasa something tentang qadar. So dia cari sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi dipilih? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab guru Quran. Zaman Nabi hidup, Nabi suruh ambil Quran daripada 7 orang. Antara 7 orang tadi adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Ibn Dailami. Dia kata pada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, dia kata, dia dipanggil dengan gelaran. Dia kata,
Dan aku dapati satu tentang qadar dalam hati aku, something. Aku tahu benda ni macam tak betul, tapi hati aku dah mula macam pergi ke arah itu. Fahaddithni, maka ceritakan kepada aku bisyai' dengan suatu perkara. La'allallah wa ta'ala yuzhibu anni ma ajidu. Mana hilangkan apa aku rasakan ni, Allah Ta'ala hilangkan dengan cerita kau. Lalu Ubay bin Ka'ab pun berkata, dengar ini tajuk qadar. Mana kawan ini tadi, dia ragu-ragu, dia jumpa Ubay bin Ka'ab, minta supaya Ubay bin Ka'ab hilangkan perasaan ragu-ragu dia tadi. Dia jumpa Ubay bin Ka'ab, dia kata jadi Ubay bin Ka'ab berkata, dia kata, "Lau anna Allah, kalau sekiranya Allah Ta'ala azaba ahla samawatihi wa ahla ardihi, kalau Allah Ta'ala dia azab semua penduduk langit dia. Malaikat yang dekat langit tu semua Allah Ta'ala azab. Dan segala penduduk bumi ni Allah Ta'ala azab semua sekali. Azabahum, Allah Ta'ala azab mereka, wa huwa laysa bizalimin, dan dia tak zalim. Dia akan azab dan dia tak zalim pun. Ini hak mutlak dia sebagai Tuhan. Tak boleh kita kata, oh kami tak buat apa salah, apa salah, hukum kami tak. Dia nak azab semua, dia nak bakar siapa saja dia nak, dia boleh bakar siapa dia nak. Itu hak dia mutlak. Kalau dia azab segala penduduk langit dia, penduduk bumi dia, dia akan azab mereka, dia tak zalim. Ini kata-kata Ubay pertama. Kemudian, walau rahimahum, kalaulah Allah Ta'ala belas kasihan kepada makhluk-makhluk dia tadi, kanat rahmatuhu, adalah rahmat Allah Ta'ala ni lebih baik, khairun min a'malihim, daripada amalan makhluk-makhluk tadi. Mana amalan makhluk tadi banding rahmat Allah Ta'ala lagi tinggi. Mana lebih baik kalau Allah Ta'ala belas kasihan, maka itu lebih baik daripada amalan yang mereka buat. Ratusan tahun mereka sujud pun takkan sama dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama lagi. Maksudnya dia kata first thing first, nak faham bahawa Allah Ta'ala berhak ke atas segala-gala dibuat. Okey. Kemudian dia kata sama lagi. Dia kata, walau anfaqta, dan kalaulah engkau infakkan, mislaz zahabi, mislaz uhudi zahaba, sebesar bukit Uhud itu emas. Kalau engkau infakkan sebesar bukit Uhud emas. Siapa pernah pergi umrah, pergi haji ke, pernah tengok kan bukit Uhud kan? Kamu infak emas besar bukit Uhud, maka bidahullahu mink, Allah tak akan terima daripada engkau benda berkenaan. Hatta tu'mina bil qadar, sehingga kau percaya dengan qadar. Allah Ta'ala dah tetapkan satu, apa yang dia nak dia buat, itu hak dia. Wa ta'lama, dan kau tahu, annama asabaka, bahawa apa-apa kena kepada engkau, timpa engkau, hilang selipar, berlaku kematian, hilang duit, kena demam, sakit badan, aksiden, jatuh motor ke jatuh kereta. Jatuh kereta mana ada jatuh kereta? Aksiden kereta, jatuh motor. Apa lagi? Pinggan pecah. Yang perempuan biasa beli pinggan mahal, pecah. Hari raya kan, pinggan dia satu set, pegangan terlepas. Allah habislah pinggan aku dia kan. Jadi apa saja kematian, hilang anak dan sebagainya, kapal terbang hilang. Kalau andai kata Allah Ta'ala takkan terima dari engkau sebesar bukit Uhud emas, sehingga engkau beriman qadar, dan engkau tahu, engkau faham bahawa apa-apa kena kepada engkau, takkan engkau boleh lepas. Engkau pusing mana pun mesti kena. Mana kita tak ada, macam bila kita kena tu macam, ini silap lah tadi tu, kalau ambil jalan duta tak kena jalan ni, keluar jalan ni, ni dah keluar jalan ni jam pula, kalau ikut jalan tadi tak, dah kena, takkan boleh lepas. Pusing mana pun Allah Ta'ala bagi. Apa-apa kena pada kamu, takkan boleh lepas pada kamu. Wa ma akhta'akan, apa miss, benda tu tak kena, tersiti, lam yakun liyusibu, takkan dia kena kepada engkau. Apa-apa kena takkan terlepas, apa yang terlepas takkan kena. Takkan cakap tak ada, memang tak kena. Pusing mana pun takkan kena. Rezeki ke apa sekali pun takkan dapat. Walau mutta alai ghairi zalik, ini kata-kata yang ujung ni agak bahaya sikit, yang menyebabkan Ibnu Dailami tak puas hati. Walau mutta ala ghairi zalik, kalau kau mati bukan macam tu, dakhal tannar, kau masuk neraka. Mana perasaan kita kena musibah tu, kita masuk neraka. Ni kata-kata Ubay bin Ka'ab. Ibnu Dailami tak puas hati. Tu dia buat apa? Dia cari pula Ibnu Mas'ud. Dia tanya soalan yang sama. Dia kata, aku tanya soalan yang sama pada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud jawab yang sama macam mana Ubay bin Ka'ab jawab. Tak puas hati lagi. Aku tanya pula dengan apa? Dengan Huzaifah ibn Yaman. Aku tanya pula. Huzaifah jawab macam mana yang pertama juga. Dan aku tanya terakhir sekali dengan apa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kata,
Rasulullah sabda macam tu, baru aku diam. Yang ketiga tu Nabi, dia kata Nabi sabda, baru dia senyap. Nabi sabda macam tu. Maksud dia itu akidah kita. Bila kita seorang mukmin, maksud kalau kita faham macam tu, keluar-keluar slipper hilang. Alhamdulillah. Tak ada apa. Tak jangan macam kalau aku letak kat ujung sana, tak hilang kot. Kalau tak ada, jangan buat pasal. Letak peti besi pun hilang. Saya ingat dekat Yaman, ada seorang kawan budak ni. Dia pergi dengan anak saudara dia. Dia pergi, anak saudara dia hafal Quran, dia pergi belajar. Lepas tu dapat keluarga hantar Camel Active. Slipper mahal kan dari Malaysia ni kan. Harga ratus-ratus. Sampai kat sana, dia pesan anak saudara dia asingkan. Memang asing dah. Anak saudara letak sini satu, ujung sana satu. Keluar-keluar masjid, hilang juga. Kemudian usaha dah buat. Kunci motor kunci dah. Hilang juga. Dan mangga-mangga orang angkat naik lori. Ini hanya di kes tu tak? Tuan-tuan dia tahu tak kunci mangga sini kan? Orang tu angkat naik lori, tuan-tuan lewat apa? Kecuali tuan-tuan pagar. Dekat pagar gaji pun ada juga. Dan pagar dekat tiang pun boleh gaji lagi. Tajuk dia sekarang ni, kalau kena apa-apa, takkan terlepas. Kalau terlepas sesuatu perkara, takkan terkena. Dan yang tajuk dia sekarang ni, kalau kita mati bukan macam tu, kita masuk neraka. Jadi Ibn Dailami, macam kita dengar macam ni, aku tak pernah kain macam ni lagi. Ibn Dailami, dia tanya macam tu. Dia tanya dengan Ubay bin Ka'ab. Tak puas hati tanya dengan Ibn Mas'ud. Tak puas hati tanya Huzaifah bin Yaman. Tak puas hati tanya dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kata Rasulullah sabda macam tu. Baru dia diam. Mana dia ragu. Tapi dia kerja usaha untuk sampai hilang keraguan. Tapi dalam tajuk dia ni, dia ada satu perangai. Perangai dia apa? Bila Nabi sabda, sami'na wa ata'na. Dengan sebab tu bila sampai hujung sekali, Zaid bin Thabit cakap, dia diam. Dia kata Nabi sabda macam ni, dia diam. Walaupun hati kita masih goyang. Mana ada hati tak goyang? Orang tu macam sekian. Berilah. Sekian kan. Kita dalam hati kita. Tapi sebenarnya, kalau anda kata kita faham, Allah Ta'ala sebenarnya simpankan simpanan akhirat. Tuan-tuan hilang barang kat dunia ni, ada gantian akhirat untuk tuan-tuan sekalian. Pasal seorang Muslim, seorang mukmin, tidak ada benda musibah menimpa dia kecuali benda tu adalah kebaikan. So setiap kali mana kena musibah, sepatutnya kena fikir dahulu apa? Ini simpanan akhirat. Maka kita akan diam, tenang, tak marah. Kereta kena langgar, orang reverse kereta, langgar kereta kita. Kereta tu astagfirullahalazim. Dia langgar-langgar, tengok dia punya lampu dia dah pecah. Bumper kita lari sikit lah. Lepas tu tarik-tarik, masuk balik. Lepas tu dia kata, macam mana bang? Tak apa ke? Pergi, jalan lah. Dia marah pun bukan kita marah. Marah, kenapa kau tangga tak buta ke? Bukannya bila dia marah, kita marah dia, bumper yang sengit tadi, jing, elok balik. Boleh? Tak boleh kan? Memanglah dia pun, mana ada orang sengaja nak langgar orang? Faham tak? Kecuali manusia takkan berlaku. Tuan-tuan marah, anak tumpahkan air. Air tumpah. Apa soal kau rasa Ustaz? Bila tuan-tuan marah tu, adakah benda tu akan ni air tu masuk balik? Soalan nak tanya, ada tak? Kalau ada kata buat benda tu, air tu naik balik, pinggan tu berhenti pecah, apa lagi? Buat, marah lah, tak ada masalah. Tapi rupa-rupanya apa? Tak guna pun. Mana air tu dah tumpah-tumpah lah. Nasi dah jatuh-jatuh lah. Kan? Sampah dah menitik kan? Bawa keluar sampah, ini mengamuk. Sebab apa? Bawa keluar sampah, air dah sampah tu menitik. Cakap dengan isteri, kalau awak bising pun kan, sampah tak berhenti pun. Tak ada macam hilang lah macam fat buku. Saya pun nak macam tu. Faham tak? Tuan-tuan marah tak guna. Dengan sebab itu kita kata sebab apa tau? Qadar berjalan. Tuan-tuan tetap akan bergerak ke depan. Pergi patah balik dengan benda tu tak guna pun. Either nak maafkan ataupun tak puas hati suruh dia. Kalau nak maafkan, tak ada masalah. Maafkan yang Allah Ta'ala akan reward kita, ganti kita dengan benda lain. Itu hak yang Allah Ta'ala tuntut pada kita. Kerana apa? Ini qadar. Kena belajar. Itu kita kata macam mana nak belajar sampai kita yakin. Berlaku benda tadi kita senyum lagi, boleh tenang lagi. Isteri kata, duit hilang. Pergi dulu masjid. Nanti kan ini pernah jadi kes ada sekali tu. Ada Allah Ta'ala ni, dia masuk hotel, bini dia pergi lipat duit masuk dalam bekas. Lepas tu sampai hotel, kelang kabut, duit hilang. Azan Zuhur bunyi dah. So nak sibuk dengan duit kan? Nak pergi sana. Duit kan pergi sana. Si suami ni kata apa? Pergi semayang. Nah, duit boleh cari. Masa solat tadi tak boleh ganti dah.
berjemaah di masjid. Jadi tak boleh ganti dah. Lepas duit boleh cari balik. Ada rezeki tak boleh ganti pula. Pergi ke semayang ni, balik semayang jumpa balik. Tak ada siapa nak ambil duit kita pun. Ngada je kan. Setan goyang je tu. Ingat apa tak ada setan dekat Masjidil Haram tu? Dekat Makkah, tanah haram tak ada setan. Siapa kata? Kan? Setan ada besar lagi, kapten. Ni, kalau biasa kat simulation mungkin calik 1, calik 2 kan, corporal, private kan. Sana tu ni, bintang. Sarjan paling kecil. Itu benda kecil, benda tadi tak guna pun. Tak hilang masalah. Diam kejap. Kita diam. Itu kita kata iman dengan qadar ni penting. Nak menjadikan seorang tu tenang, tak cepat marah, tak sekian. Iman dengan qadar. Kalau iman qadar, dia akan rasa tenang. Sebab dia tahu Allah Ta'ala takkan zalimi dia. Apa benda dia kena musibah, anak dia sakit, anak masuk hospital dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang kematian berlaku kepada anak-anak dia. Jadi kita sebut itu kematian dengan apa, tenggelam di lautan. Adalah syahid. Dua pilihan bagi kita. Orang tu mati sua, renta kita bela sampai dia lepas ni, ataupun dia mati syahid dan dia boleh beri syafaat kepada kita. Mana kita nak? Bukan maksud dia buat kenduri pula lepas ni. Alhamdulillah dia buat kenduri lepas ni, dapat keluarga mati syahid ni. Tak. Maksud dia, kita kata benda tu kena belajar. Qadar Allah Ta'ala, dia adalah yang terbaik. Allah Ta'ala belum mengetahui apa yang patut. Jadi menghilangkan rasa tak yakin atau kurang yakin tadi perlu dibuat. Itu yang kita tengok dalam hadis tadi. Ibnu Dailami itu tak puas hati, jumpa ini tak puas hati, jumpa ini tak puas hati, jumpa ini tak puas hati. Last kali dengar daripada Rasulullah SAW, dia diam. Nampak? Sampai hilang ragu. Bukan kita duduk diam, ragu tu ada, kita diam. Pasal ini bahaya. Kerana dalam Al-Quran Karim, dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala ceritakan berkenaan orang munafik. Punca mereka ni kufur adalah apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah penyakit. Sebab maksud dia, bila ada rasa penyakit hati tu ada, hilangkan cepat-cepat. Jangan biarkan lama bersarang, nanti dia akan apa? Bertambah teruk. Bukannya kita biarkan nanti dia hilang sendiri. Salah. Penyakit hati tu kena dibuang. Penyakit badan betul masa kita kena luka. Yang luka tangan. Kita nak baiki sendiri tak boleh, badan kita akan baiki sendiri. Dia dah automatik. Dia akan cantum balik luka tadi. Ke ada orang cantumkan badan sendiri? Angkat tangan. Luka-luka duduk diam je. Pakcik buat apa tu? Pakcik ada luka tadi, tengah cantumkan balik. Mana ada? Kan? Luka badan kita kan semua automatik. Itu luka badan. Penyakit hati kena bersihkan. Pasal dia akan mengganggu kita punya amal. Dan makin dia merosakkan iman kita. Makin rosak. Dan sebab itu kita kena hilangkan. Dia kata itu adalah kerana kepercayaan hati tidak memadai bagi penerimaan iman. Kerana iblis dahulu mempercayai Allah. Telah datang di atas lidahnya dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala sebut apa dia kata pada Allah Ta'ala dalam surah Sad ayat 79. Dia kata Rabbi fa'anzirni ila yaumil ba'atsun. Dia kata Tuhanku, tangguhkanlah aku sehingga hari mereka dibangkitkan. Ini permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah 79. Namun begitu, walaupun dia macam tu kan, Allah Ta'ala menyifatkan iblis dengan kekufuran kerana kesombongannya daripada melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Illa iblis aba wastakbara akana minal kafirin. Allah Ta'ala kata dia kafir walaupun dia percaya Allah Ta'ala itu Tuhan dia. Jelas? Okay, baik. Oleh itu, iman yang sebenar adalah yang merangkumi iman yang teguh, yang tidak dicampuri sebarang keraguan. Dan kedua, amal yang membenarkan akidah tersebut. Dan ia adalah hasil pada iman tadi. Baik, azan dia bagi azan dahulu. Kita berhenti sekejap sekarang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.